Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini saya akan menerangkan tentang Taklimat 1 mengenai pengenalan dan pencarian tempat latihan industri bagi pelajar-pelajar yang layak mengikuti latihan industri bagi sesi 1 2021-2022. Saya Muhammad Hairani bin Muhammad Amin, Ketua Unit Perhubungan dan Latihan Industri bagi Politeknik Banting Selangor. Definisi latihan industri. Latihan industri merupakan pendapatan pelajar di sesebuah organisasi untuk menjalankan latihan praktikal yang dipantau dalam industri yang dipilih, sama ada di dalam ataupun di luar negara. Ia dibuat dalam jangka masa yang ditetapkan yang merupakan syarat wajib bagi pelajar sebelum dianugerahkan sijil diploma ataupun sarjana muda. Ini merupakan kursus latihan industri yang wajib diambil oleh anda semua. Kod kursus DUT 400110 ia akan dijalankan pada semester 6 ataupun semester yang terakhir. Ia bernilai 10 jam kredit yang kemasa selama 20 minggu ataupun 5 bulan. Ia merupakan kursus wajib lulus untuk melayakkan diri dianugerahkan diploma. Ini merupakan course learning outcome bagi kursus ini. CLO 1, Apply Relate Knowledge and Skills at the Workplace. CLO 2, Communicate Effectively with Others. CLO 3, Practice Teamwork. CLO 4, Professionally and Ethically Comply with the Policies, Procedures and Rules of the Organizations. CLO 5, Explain the tasks assigned during the industrial training according to the prescribed format. Ini merupakan pemetaan CLO kepada PLO yang terlibat. CLO 1 dan CLO 5 akan dipertekan pada PLO 4, CLO 2 dipertekan pada PLO 6, CLO 3 dipertekan pada PLO 7, CLO 4 dan CLO 5 akan dipertekan kepada PLO 8. Peranan UPLI ataupun Unit Perhubungan dan Latihan Industri. Ia bertanggungjawab untuk melaksanakan segala urusan dan aktiviti berkaitan latihan industri pelajar bagi Politeknik Banting Selangor. Ini merupakan nombor telefon pegawai-pegawai yang terlibat dalam UPLI dan urusan-urusan latihan industri, iaitu pertama saya sendiri, Muhammad Hairani bin Muhammad Amin, penjaga penyaras JKM, Encik Alias bin Osman, bagi penyaras latihan industri JPP, Encik Siva Prabu anak lelaki Suntra Sakaran. Dalam pelaksanaan latihan industri, terdapat 9 proses yang akan terlibat. Yang pertama, pendaftaran kursus latihan industri. Kedua, permohonan tempat latihan industri. Penempatan latihan industri. Melapor diri di organisasi. Pemantauan oleh pensyarah pemantau. Pendaftaran tamat LI. Penilaian, penggradean dan pemarkahan. Dan juga terakhir sekali keputusan latihan industri. Dalam proses-proses ini, ia melibatkan 3 fasa yang utama, iaitu fasa sebelum LI, fasa semasa LI dan juga fasa selepas LI. Dalam fasa sebelum LI, terdapat 4 proses yang terlibat, iaitu pertama proses pendaftaran, hadir kursus Taklimat 1, proses permohonan tempat latihan, dan terakhir hadir Taklimat 2. Semasa latihan industri, proses tersebut anda akan lakukan pertama kad pengesahan lapor diri, penghantaran kad pengesahan lapor diri, penilaian syarikat terhadap anda melalui Appendix 1 dan juga Appendix 2, penilaian pemantauan oleh syarikat pemantau, oleh pensyarah pemantau, catatan terdalam buku jurnal refleksi dan juga penyediaan draft laporan akhir latihan industri. Dan fasa yang ketiga iaitu selepas latihan industri, lapor diri tamat latihan industri, pembentangan latihan industri dan juga penilaian laporan akhir latihan industri. Tempoh pencarian tempat latihan industri. Anda boleh memohon di organisasi yang anda berminat melalui 5 April sehingga 3 September 2021. Tempoh latihan industri anda adalah sesi 1 2001 hingga 2022. Ini adalah merupakan sesi yang anda akan menjalani latihan industri.
dan tempoh transaksi selama bermula 27 September 2021 sehingga 11 Februari 2022. Sila ambil maklum terhadap sesi yang anda akan pergi dan juga tempoh latihan yang anda akan pergi. Ini merupakan peraturan-peraturan sebelum anda menjalani latihan industri. Yang pertama, anda perlu berdaftar khusus DUT 4000110 dengan menggunakan sistem SPMP. Kedua, anda perlu hadir semua taklimat, iaitu ada 2 taklimat yang terlibat. Ketiga, memohon dan mendapat tempat LI mengikut kesesuaian bidang pengajian. Keempat, anda perlu pembatalan secara rasmi dengan persetujuan UPLI bagi pelajar yang mendapat lebih daripada satu tempat latihan, jika ada. Kelima, tidak menukar atau menolak tawaran organisasi tanpa kebenaran atau kelulusan UPLI. Keenam, tidak memalsukan sebarang maklumat yang anda dihantar ke UPLI ataupun organisasi. Syarat-syarat kelayakan untuk menjadi latihan industri. Yang pertama, anda telah mendaftar kursus latihan industri. Yang kedua, berkedudukan baik. Ketiga, lulus semua modul. Dan keempat, anda dalam sentiasa dilindungi oleh insurans iaitu takaful. Proses pendaftaran latihan industri. Okay, hari ini akan menunjukkan bagaimana cara untuk memproses pendaftaran latihan industri. Yang pertama, anda perlu login pada akaun anda. Kemudian, gunakan menu modul iUpli latihan industri. Klik pada modul ini, akan terpapar seperti di sini. Okay, pilih versi baharu. Klik dan akan terpapar seperti di bawah ini. Pada menu pelaksanaan sebelum LI, sila klik daftar untuk menjalani latihan industri. Menu di atas akan terpapar. Pada ruangan pendaftaran dan status, sila klik daftar/status untuk menjalani latihan industri ataupun step 1. Akan terpapar seperti di bawah ini. Sila pilih sesi anda untuk menjalani latihan industri dan pastikan anda pilih sesi 1 sesi 1.2 bertindih 2001/2022 dan klik daftar latihan industri. Kemudian anda akan lihat dialog box di bawah akan dipaparkan. Anda bilangan 1, sesi permohonan untuk menjadi LI, sesi 1 2001-2022, status penasihat akademik belum disahkan, status kupli belum disahkan. Ini lihat bila sesi anda betul, anda telah berdaftar dengan betul. Okey, di situ menunjukkan sesi anda bila anda keluar pada menu LI atau menu daftar latihan industri, anda akan dapat lihat status anda, pendaftaran status anda telah memohon dan status PE dan juga status kupli belum diluluskan. Okay, pada ruangan ini, anda akan lihat borang latihan industri step kedua. Anda akan lihat surat memohon latihan industri anda belum lagi dibenarkan kerana belum diluluskan oleh PA dan juga kupli. Tapi anda lihat pada dokumen 1, dokumen 2 dan dokumen 3. Dokumen 1, aku janji, sila klik dan muat turun. Dokumen 2, borang lepas tanggung, sila klik dan muat turun. Dan dokumen 3, resume pelajar. Anda boleh menggunakan resume anda sendiri ataupun menggunakan format yang telah disediakan. Dokumen-dokumen tadi, iaitu borang aku janji, lepas tanggung dan resume pelajar, perlulah diisi dan dilengkapkan dengan tanda tangan anda dan juga tanda tangan saksi dan perlu dihantar kepada PLAJ ataupun pihak UPLI. Ini merupakan borang aku janji. Okay, anda perlu lihat, anda perlu baca dan anda perlu tanda tangan, isikan tarikh dan juga saksi. Ini merupakan borang lepas tanggung di mana terdapat dua jenis borang lepas tanggung. Yang pertama untuk diisi oleh ibu bapa anda, yang kedua untuk diisi oleh anda sendiri.
Okey, saya akan menerangkan untuk ibu bapa. Okey, bawah sini saya nama ibu bapa anda atau penjaga, nombor kad penalan ibu bapa anda atau penjaga, ibu bapa / penjaga kepada pelajar, nama anda, nombor kad penalan anda yang telah ditawarkan untuk mengikuti program, sila letakkan latihan industri. Yang telah ditawarkan untuk mengikuti program latihan industri. Sila kosongkan mulai ambil tadi tarikh anda latihan industri iaitu 27 September 2021 sehingga 11 Februari 2022. Letakkan tarikh itu di sini. Kemudian lengkapkan tantangan anda, nama anda, kad perkenalan dan juga tarikh. Dan dapatkan tantangan saksi. Itu untuk bahagian ibu bapa. Untuk bahagian anda, bahawasanya saya, nama anda, nombor kad perkenalan anda. Pelajar, letakkan Politeknik Banting Selangor. Pelajar, letakkan nama Politeknik Banting Selangor. Yang telah ditawarkan mengikuti latihan industri. Yang telah ditawarkan mengikuti latihan industri. Sila kosongkan. Mulai, letakkan tarikh 27 September 2021 sehingga 11 Februari 2022. Kemudian, tanda tangan anda, nama anda, kad pengenalan, tarikh dan di hadapan saksi. Saksi-saksi untuk borang lepas tanggung dan juga saksi untuk aku janji anda boleh dibuat oleh sesiapa sahaja yang merupakan pegawai kumpulan profesional. Jika pegawai kerajaan yang melibatkan pegawai bergrade 41 ke atas ataupun jawatan-jawatan profesional seperti peguam, seperti jurutera, seperti doktor dan sebagainya. Ia juga boleh dibuat oleh ketua kampung, penghulu, adun dan sebagainya. Okey, dokumen-dokumen ini boleh dapati melalui sistem SPNP. Ia adalah merupakan dari dokumen-dokumen permohonan untuk dihantar kepada organisasi. Pertama, awak perlu hantar ke surat rasmi permohonan yang boleh dicetak dari sistem SPNP. Kemudian, borang jawapan juga dicetak daripada SPNP. Kemudian, resume dan juga salinan keputusan rasmi jika dipinta oleh syarikat. Okey. Saya akan tunjukkan bagaimana anda untuk mendapatkan surat jawapan dan juga surat permohonan dan juga borang jawapan dalam sistem SPNP. Yang pertama, awak login dalam sistem SPNP anda, pergi pada iUpli versi baru. Pada ruangan menu pelaksanaan sebelum LI, klik pada menu daftar untuk menjalani LI. Ini status yang telah dalam step 1 anda akan lihat apabila anda telah memohon dan permohonan anda telah diluluskan oleh PA dan juga diluluskan oleh pihak UPLI, anda akan lihat semua button-button ini telah berwarna hijau. Dan apabila telah warna hijau, anda akan lihat dalam ruangan kedua, step kedua, surat memohon tempat LI program latihan industri telah berwarna hijau. So, anda boleh klik dan akan terpapar seperti sebelah kanan di mana yang pertama ini adalah merupakan surat permohonan anda untuk dihantar kepada industri. Anda perlu klik pada tarikh di mana anda akan menghantar surat tersebut kerana janaan tarikh merupakan janaan secara automatik. Dan di bawah ini adalah merupakan borang jawapan. Dan dua borang ini berserta dengan resume awak perlu dihantar ketika anda memohon untuk di organisasi untuk mendapatkan tempat penawaran latihan industri. Ini merupakan kaedah-kaedah memohon tempat latihan industri. Yang pertama, anda perlu membuat sedikit kajian tentang latar belakang organisasi yang ingin dipohon, jenis aktiviti perniagaan yang dijalankan, kemudian di mana lokasi organisasi tersebut. Kemudian, dokumen diserahkan, permohonan diserahkan kepada syarikat yang ingin dipilih. Kemudian bersedia untuk sesi temuduga jika ada. Setelah selesai dan mendapat jawapan yang positif,
anda boleh menghantar borang jawapan kepada pihak UPLI dengan keadaan yang segera. Ini untuk memastikan anda didaftarkan pada syarikat yang tepat untuk menjadi data industri. Selepas itu, selepas penghantaran, anda boleh mencetak surat penempatan dan surat rasmi penempatan kepada pihak UPLI dan juga kepada pihak organisasi. Ini merupakan kriteria-kriteria pemilihan tempat data industri. Yang pertama, ia mestilah bersesuaian dengan program anda. Kedua, budaya kerja yang baik seperti latar belakang syarikat, latar-latar pekerja, jenis pengurusan dan juga masa operasi. Ketiga, anda boleh lihat kemudahan ataupun imbuhan yang disediakan, sama dari segi penginapan, kesesuaian untuk anda beribadat, allowance yang disediakan. Kemudian lihat pada saiz dan kapasiti syarikat, sama ada bertaraf nasional, international ataupun sebagainya. Sama dia telah diiktiraf oleh beberapa badan dan sebagainya. Pilihlah syarikat yang mempunyai taraf yang agak baik dan juga diiktiraf oleh pelbagai pihak. Kemudian, ia juga perlu mengambil kira kepentingan peribadi anda seperti lokasi dan juga kaedah pengangkutan anda untuk ke sana. Yang terakhir, jenis latihan yang mampu diberikan oleh syarikat. Adakah syarikat terlibat dengan program SSIP ataupun Structured Student Internship Program, ataupun syarikat ada menawarkan perkembangan karier yang agak baik. Ini merupakan antara rakan-rakan industri yang aktif di antara Politeknik Banting dan juga industri NC2. Ini merupakan yang sesuai untuk dipilih oleh pelajar-pelajar kejuruteraan mekanikal. Ini antaranya. Dan ini pula untuk pelajar-pelajar bagi Jabatan Penyelenggaraan Pesawat. Anda boleh lihat pada laman-laman mereka, email-email mereka, lihat pada sosial media mereka, penawaran-penawaran tempat data industri. Okey, yang penting sebelum saya mengakhirkan taklimat saya pada petang ini, pastikan tarikh akhir untuk anda menghantar borang jawapan ataupun surat tawaran daripada syarikat kepada pihak UPLI adalah sebelum 10 September 2021, iaitu pada hari Jumaat. Jika anda gagal untuk menghantar pada 10 September 2021, pihak UPLI berhak menempatkan anda di mana-mana tempat yang dirasakan sesuai oleh pihak UPLI. Sebagai peringatan, pertama, anda tidak dibenarkan memohon lebih pada satu tempat dalam satu masa, iaitu dalam masa 2 minggu dan semestinya dalam masa 2 minggu. Kedua, semua aktiviti mencari LI hendaklah dilaksanakan di luar waktu kuliah. Dan ketiga, permohonan penangguhan LI hendaklah dibuat secara bertulis kepada UPLI melalui jabatan masing-masing. Sebagai rujukan, anda boleh merujuk pada buku garis panduan data industri edisi 2013 yang boleh didapati secara online, ataupun untuk boleh hubungi pada nombor dan juga alamat email berikut. Sebagai makluman, pelajar-pelajar juga perlu membeli buku jurnal refleksi yang ada seperti di bawah ini. Jurnal ini boleh didapati di Kedai Koperasi Politeknik Banting Selangor dengan harga RM17. Setiap pelajar perlu membeli buku ini untuk membuat catatan jurnal harian. Sebagai akhirnya, terima kasih kerana perhatian dan semoga percaya.